selamat sejahtera, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 2, sel sebagai unit asas hidupan. Dalam video ini, kita akan bincangkan organisma unisel dan multisel, jenis dan fungsi sel haiwan, dan juga jenis dan fungsi sel tumbuhan. Okey, sebelum kita bermula, Cikgu ingin beritahu dalam video Cikgu ada tulisan bahasa Cina. Jadi harap semua penonton boleh terima. Okey, jom. Let's go. Kita akan pergi kepada raja yang pertama. Okey, Cikgu bawakan raja ini untuk memberikan gambaran asas tentang organisma. Okey, jika organisma itu bersaiz besar, kita boleh lihat dengan mata kasar. Contohnya manusia, telur ayam, okey, telur katak. Dan ini telur burung unta. Jika saiznya semakin kecil, contohnya sel haiwan, sel tumbuhan, yang ini makin kecil, mata kita tak boleh nampak. Jadi kita memerlukan bantuan mikroskop. Jadi kalau saiznya lagi kecil, kita memerlukan mikroskop elektron. Tentang saiz organisma. Okay, dan sekarang kita akan lihat kepada mikroorganisma. Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mata tak nampak, tetapi hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Ini merupakan mikroskop. Di sini, kita akan teruskan kepada takrifan organisma unisel. Uni bermaksud satu. Okay. Jadi, organisma unisel membawa erti organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okay, satu sel. Maksudnya biasanya organisma itu kecil, iaitu terdiri daripada mikroorganisma. Okay, organisma yang besar pula adalah organisma multisel. Multi membawa maksud banyak. Jadi organisma multisel merujuk kepada organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Dan kita akan belajar ni dalam video ni. Okey. Semua raja ini adalah organisma unisel. Okey, walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja, organisma itu boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Okey. Sekarang kita lihat kepada penjelasan. Okey, organisma di sini sebenarnya merujuk kepada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma. Di bawah organisma, kita boleh bahagian kepada unisel dan multisel. Di bawah unisel dan multisel pula, kita boleh bahagi kepada kategori haiwan dan tumbuhan. Tetapi, ingatlah, unisel hanya satu sel. Biasanya, mikroorganisma. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Okay, unisel haiwan. Okey, haiwan. Yang ini. Nampak raja ini? Apakah nama organisma unisel yang bentuk haiwan ini? Ini adalah amoeba. Amoeba ini hidup di kawasan berair dan boleh bergerak. Okey, kita lihat satu lagi contoh kawan amoeba yang bentuknya seperti tapak kasut. Okay, yang ini adalah namanya paramecium, sejenis mikroorganisma paramecium yang juga hidup di kawasan berair dan boleh bergerak. Sebab tu kategori di bawah haiwan. Okay, awak dah belajar dua. Okay, itu amoeba dan paramecium. Okay, sekarang kita beralih kepada tumbuhan. Okay. Tumbuhan. Yang ini adalah tumbuhan bagi organisma unisel. Namanya Climenomonas. Okay, Climenomonas. Hidup di kawasan berair dan tanah lembap. Okey, cara kita nak kenal pasti nampak dah di atas tu. Dia macam ada dua tu, flagella. Okey, iaitu Climenomonas. Satu lagi, yang ini mikroorganisma yang menyerupai tumbuhan, tetapi sebenarnya bukan. Yang ini adalah yeast. Yeast juga diberi nama sebagai ragi dan yeast ini dikelaskan sebagai kulat. Yeast digunakan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Dan sebenarnya banyak lagi kegunaan yeast. Jadi, kita lihat di sini. Okay, yeast, saya letakkan satu garisan lain kan untuk unisel sebab dia di bawah kategori kulat. Bawah sini ada lagi satu organisma
yang lebih special. Yang ini namanya Euglena. Euglena ini mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Dan dia boleh membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari. Sebab tu kita kata dia mempunyai ciri-ciri tumbuhan. Untuk ciri-ciri haiwan pula, Euglena boleh bergerak seperti haiwan menggunakan flagella ke arah cahaya matahari. Okay. Yang ini, nampak raja ni? Yang ini adalah flagella yang membolehkannya bergerak. Sebab itu, dalam raja ini cikgu letakkan di tengah-tengah. Euglena di tengah-tengah. Sebab dia mempunyai ciri-ciri haiwan dan juga tumbuhan. Okey, sekarang kita dah selesai untuk bahagian unisel. Okey, unisel ni kebanyakan mikroorganisma. Kita pergi pula kepada multisel yang mempunyai lebih daripada satu sel. Okay, kita mulakan dengan mikroorganisma yang kecil dulu. Okay, kita lihat yang pertama untuk di bawah kategori haiwan. Tahu tak apakah nama organisma ini? Yang ini adalah Hydra. Hydra ialah haiwan invertebrata dan biasa hidup di kawasan air tawar. Okay, so ini adalah gambar raja bagi Hydra. Seterusnya kita rujuk kepada tumbuhan. Okay, multisel, kumpulan tumbuhan. Okay, yang ini adalah Spirogyra. Spirogyra ini hidup juga di kawasan air tawar, mempunyai klorofil untuk membuat makanan sendiri. Sebab dia tumbuhan kan, so dia mempunyai klorofil. Okay, kita lihat satu lagi, multisel, tetapi bukan di bawah tumbuhan, tapi menyerupai tumbuhan. Boleh teka apakah nama organisma ni? Yang ini adalah Mucor. Mucor ni biasanya hidup di kawasan tanah, buah atau sayur yang mereput. Dan kita juga boleh dapati Mucor dalam roti yang telah rosak. Okay, nampak kan gambar raja ini? Mucor dikelaskan sebagai kulat. Dia sama dengan yeast, satu keluarga, kelaskan sebagai kulat. Jadi, boleh nampak dalam raja ini, cikgu letakkan Mucor. Nampak? Satu yang asing. Garisan yang asing di bawah multisel. Okay, setakat ini kita hanya bincangkan tentang yang seni, organisma seni yang mikroorganisma. Bagaimana pula yang besar? Okey, adakah di bawah multisel? Kita sambung lagi untuk bahagian haiwan. Boleh nampak dalam raja ada pelbagai jenis haiwan. Secara umumnya, semua haiwan yang kita boleh nampak mata kasar di bawah kategori multisel. So, organisma multisel dalam alam haiwan adalah mamalia, amfibia, reptilia, burung, ikan dan beberapa haiwan kecil lain. So, yang ini adalah haiwan. Satu lagi, organisma multisel yang kompleks. Saya rasa anda sudah dapat jawapannya melalui raja ini, iaitu manusia. Manusia adalah organisma multisel yang terdiri daripada banyak jenis sel, di mana setiap sel adalah berbeza saiz, bentuk dan struktur dia. Dan setiap jenis sel hanya melakukan satu fungsi yang spesifik sahaja. Okay. So, manusia di bawah kategori multisel. Okey, sekarang kita akan lihat kepada bahagian terakhir untuk slide ini, iaitu tumbuhan. Okey, dalam raja ini boleh nampak ada pelbagai jenis tumbuhan. Jadi, organisma multisel dalam alam tumbuhan adalah lumut, paku pakis dan tumbuhan yang berbunga. Maka lengkaplah raja kita untuk bahagian unisel dan multisel. Adakah anda telah kuasai semua? Okey, seterusnya kita akan bergerak ke bahagian jenis dan fungsi sel haiwan. Okey, sekarang kita lihat kepada 6 jenis dan fungsi sel haiwan. Okey, ini adalah badan manusia. Kita lihat sel pertama yang terletak dalam otak, iaitu ini. So, yang ini adalah sel saraf. Okay, sel saraf mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. So, sel saraf ni sangat penting untuk kita. So, ini yang pertama, sel saraf. Yang kedua, sel apa? Okey, boleh tanda tahu nama sel ni? So, sel darah merah. Sel darah merah ni tiada nukleus. Tiada nukleus, berbentuk cakra dwicekung. Okey, dan raja boleh nampak kan sel darah merah bentuk bulat yang dalam sikit di tengah-tengah, itu bentuk cakra dwicekung yang bertujuan untuk menambahkan luas permukaannya. Sel darah merah mengandungi hemoglobin. Hemoglobin
untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan kita. Selepas tu dia akan mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik ke peparu. Ini adalah fungsi sel darah merah. So yang kedua, sel darah merah. Yang ketiga, namanya hampir sama dengan sel darah merah. Dah dapat teka? Yang ini, iaitu sel darah putih. Dia bukan warna putih ya, sel darah putih. Bentuknya macam ni. Dia ada pelbagai jenis dan sel darah putih boleh berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Dan sel darah putih ini anda boleh belajar dengan lebih dalam semasa sains tingkatan 2 nanti. So sel darah putih ini melindungi badan kita sebenarnya daripada partikel asing itu. Dan yang seterusnya merujuk kepada sel pembiakan. Dan raja yang besar ni, saya harap anda ingat balik yang pernah belajar semasa sekolah rendah. Yang ini adalah sel sperma membawa bahan genetik lelaki. Satu lagi adalah sel ovum membawa bahan genetik perempuan. So adalah di bawah kategori sel pembiakan. Sel pembiakan. Dan yang kelima. Kelima pula merujuk kepada sel apa ni? Ini adalah sel otot. Sel otot. Jadi gambar kecil di sini kan. Saya ambil satu sel itu otot. Sel otot yang mengecut dan mengendur dapat menyebabkan pergerakan. Dan sebenarnya ada pelbagai jenis dalam badan kita, ada sel ototnya berbeza. Lihat raja di bawah, saya berikan ini otot rangka, otot licin. Yang ini pula adalah otot jantung. Dan yang terakhir kita akan lihat kepada sel apa? Sel epitelium. Sel epitelium. Sel epitelium ini membentuk lapisan yang melindungi organ dalaman badan. Dan juga merembeskan mukus. Kita sebut mukus. Boleh? Jadi ini adalah 6 jenis sel dan fungsinya dalam badan manusia. Dapat? Sekarang kita akan bergerak pula kepada sel dan fungsi tumbuhan. Sekarang tibanya untuk kita bincangkan 4 jenis dan fungsi sel tumbuhan. Kita mula lihat pada sebatang pokok. Kita mulakan bahagian akar. So, dalam akar ada sel berambut akar. Yang ini adalah bahagian akar yang telah dibesarkan. So, tisu epidermis ada akar rambut. Jadi, sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. So boleh nampak air akan diserap masuk bersama dengan nutrien dari tanah dan seterusnya disalurkan ke bahagian batang dan daun. So yang ini adalah sel pertama untuk tumbuhan, sel rambut akar. Seterusnya kita lihat kepada bahagian daun. Daun ni ada 3 jenis sel. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, yang ini. Yang ini adalah sel epidermis. Dan di bawah ni diberikan gambar raja 3D. Kita lihat nama bahagiannya. Yang atas sekali ni adalah kutikel. Di bawah kutikel ada sel epidermis atas. Sel epidermis ni ada 2 dah. Satu atas, satu bawah. Jadi yang satu lagi adalah sel epidermis bawah. Fungsi sel epidermis ialah untuk mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan. Dan juga membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Jadi semasa proses fotosintesis, gas karbon dioksida akan diserap dan gas oksigen akan dibebaskan. Kawasan putih ini merujuk kepada ruang udara di antara sel. So yang ini adalah sel epidermis. Sel kedua, seterusnya yang kita akan lihat dalam daun. Ialah ini. So yang ini adalah sel palisat. So ini adalah raja sel palisat yang telah dibesarkan. Sekarang saya guna pointer untuk bantu anda kena pasti sel palisat. Nampak kan pointer yang sedang bergerak tu? Yang ini bentuk segi 4 tepat. Yang ini adalah sel palisat. Yang ini adalah sel palisat. Jadi apakah fungsi sel palisat? Sel palisat mengandungi klorofil, menyerap cahaya dan menjalankan fotosintesis. Ini adalah fungsi sel palisat.
Dan seterusnya kita akan lihat kepada sel yang terakhir dalam tumbuhan, iaitu sel yang ini, yang ada lubang. So, yang ini adalah sel pengawal. Sel pengawal, lihat pada raja, dia rujuk kepada bahagian sini. Okey, yang ruang di tengah-tengah ni merupakan stoma, iaitu liang seni. Sel pengawal berfungsi untuk mengawal pembukaan ataupun penutupan stoma. Okey, dalam raja, sebelah kiri ni adalah stomanya terbuka dan sebelah kanan ni adalah stomanya tertutup. Okey, bila dia buka, bila tutup. Stoma terbuka pada siang hari untuk proses fotosintesis. Manakala stoma tertutup pada waktu malam. Pada waktu malam tiada proses fotosintesis atau pada hari yang sangat panas untuk kurangkan penyejatan bagi elakkan kehilangan air. So, ini adalah fungsi sel pengawal. Maka lengkaplah semua jenis sel dalam daun. Jadi sekarang kita akan lihat kepada keratan rentas daun. Keratan rentas daun, nampak ni yang kita belajar tadi. So, that sel epidermis, okay, sel palisat, sel pengawal dan jangan lupa satu lagi sel rerambut akar. So, sekian sahaja perkongsian cikgu dalam video ini. Sekiranya anda suka video ini, sudilah tekan like, share kepada rakan dan jangan lupa subscribe channel cikgu supaya tanda sokongan dan aktifkan butang loceng di sebelah untuk mendapat notifikasi bagi video-video yang akan datang. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.